Baik, bagi mengulas lanjut, kita bersama dengan Profesor Mahdi Dr. Muhammad Yusof Sari, penganalisis ekonomi pada jam ini. Prof, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Semua meletakkan angka negatif untuk suku ketiga. Namun bagi Prof, ada perubahan sedikit positif jangkaan dan juga unjurannya. Bagaimana keadaan ini? Najib, ya, begini, dalam laporan yang dikeluarkan oleh EU ERA pada third quarter tahun ini, ya, yang bertajuk A Sign of Labour Market Rebound. Jadi kalau kita lihat dari perspektif pasaran buruh, ya, kerana pasaran buruh ini berkait rapat dengan kedudukan ekonomi, ya. Apabila ekonomi baik, lebih banyak peluang pekerjaan akan dicipta dan maka lebih banyak kadar pengangguran dapat dikurangkan. Jadi apabila kadar pengangguran dapat dikurangkan, situasi ini akan memberi suntikan ataupun mengukuhkan permintaan domestik, terutamanya permintaan ke atas pembelian ataupun penggunaan oleh isi rumah. Baik. Kalau kita lihat pada sukuan ketiga berdasarkan perangkaan analisis yang kami buat, ya, kita dapati bahawa dan juga 2-3 hari lepas juga kalau kita lihat, ya, Bank Negara Jabatan Perangkaan Malaysia juga telah mengumumkan suku ketiga pasaran buruh yang menunjukkan bahawa kadar pengangguran secara konsistennya turun daripada Julai pada 4.8 sehinggalah pada September sekitar dalam 4.5% dengan kadar yang menurun. Dan dalam masa yang sama kita juga melihat kepada kadar kehilangan pekerjaan yang dicerap oleh Perkeso sendiri menunjukkan kestabilan pada suku ketiga. Dan kita lihat juga ekspor di luar sana juga, aktiviti trade, ekspor dan import juga positif, dan kita melihat bahawa perkembangan positif ini boleh membantu dalam merancakkan ekonomi suku ketiga. Jadi dengan berkira keseluruhannya kami berpandangan, ya, kemungkinan kita tidak tahu lagi, macam kalau dilihat dari perspektif labour market, kalau dilihat daripada perspektif dagangan, dan kami optimis kemungkinan GDP ataupun pertumbuhan ekonomi pada suku ketiga ini akan berada pada nombor yang positif. Tidak akan menyusut ke negatif, tapi akan ada rebound secara positif, ya. Mungkin kadarnya tahun ke tahun itu sekitar mungkin 1 ke 2 atau 4% begitu, tapi positif, ya. Kami melihat ianya kemungkinan besar positif. Jadi jika nombor ini, ya, kalau kita berdasarkan nombor, Najib, kalau sukuan ketiga keadaannya negatif, keadaannya positif, tak kisahlah positif 0.5 ke positif 1% ke, keadaan ia satu petanda yang baik, kerana kemungkinan besar kalau sukuan ketiga ini kalau nilainya positif, kita akan dapati keseluruhan pertumbuhan ekonomi 2021 ini akan boleh mencapai atau menjangkaui lebih pada 4%. Pada bajet yang lepas kita lihat kerajaan menyasarkan tahun ini sekitar 3 ke 4%. Jadi kalau keadaan sukuan ketiga ni positif, maka kita boleh menjangkaui 4% itu sebenarnya. Kalau kita melihat kepada boleh menjangkaui 4% sekiranya pertemuan suku ketiga adalah positif, tidak kira berapa angkanya, berapa angka bersesuaian untuk suku keempat yang boleh melengkapkan angka 4% tahunan 2021? Baik, kalau lihat dari segi kasarnya, kalau Najib, ya, kalau katakan contoh, dari segi kita cerita pasal nombor, ya. Kalau sukuan ketiga ni positif sebanyak 1%, kita hanya memerlukan sukuan keempat tu sekitar 2% saja untuk mencapai melebihi 4% setahunan untuk 2021. Okey. Dan bergerak ke hadapan secara ringkasnya, Prof, apa yang boleh kita jangkakan? Kerana ekonomi dijanjikan tidak akan ditutup, tapi kita belum tahu lagi, kes kita pun masih terus naik dan sebagainya. Bagaimana jangkaan untuk Prof dan juga ERA sendiri? Okey, begini, Najib, ya, kita dalam laporan kita juga kita melihat bergerak ke hadapan. Kalau kita nak recover cepat dan juga kita nak pulih cepat dan pertumbuhan yang lebih baik, kita perlu memastikan pemulihan dalam private expenditure ataupun perbelanjaan swasta itu perlu ditambah baik ataupun perlu dipulihkan segera. Satu-satu caranya adalah dengan mengurangkan kadar pengangguran. Bila kita kurangkan kadar pengangguran, maka ramai orang mendapat pekerjaan. Bila ramai orang dapat pekerjaan, orang akan ada pendapatan. Bila ada pendapatan, mereka akan berbelanja. Dan ini akan membantu secara tak langsung kepada pemulihan dalam perbelanjaan swasta. Dan satu lagi, Najib, semalam perkembangan sangat positif. MPN telah akan mencadangkan kepada kerajaan untuk membuka international border,
ini satu perkara yang sangat baik. Jika ini berlaku, kita akan melihat recovery pada sektor tourism, yang mana recovery sektor tourism ini akan menjadi salah satu driver ataupun kunci kepada pemulihan sektor keseluruhannya, Najib. Okey, Prof, terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami. Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Saari, penganalisis ekonomi. Kita menantikan pengumuman oleh Bank Negara Malaysia untuk suku ketiga 2021 pada pukul 12 tengah hari nanti. Sarawak akan membawakan perkembangan terkini dan sudah pasti analisis berikutnya dan juga memahami angka-angka ini dan bagaimanakah ia terjemahkan kepada realiti sebenar kehidupan rakyat pada ketika ini.